Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narazizan binti Abdullah. Kod dia AMUAC 2010. Umur 50, masuk 53 tahun lah, tahun 2001. Saya bekerja sebagai pentadbiran, bahagian pentadbiran tadika swasta bawah pendidikan aman, dan saya mengurus 3 buah tadika lah. Satu swasta, 2 tadika. Okey, jom kita dengar hafalan Kak Zai yang setelah dibantu oleh Al-Muflis. Silakan Kak Zai. Okay, muka surat 562, ada kita Si'in wa Ishrun 79. Kod dia surah Al-Mulk di 730, surah Makkiyah, Makkah 57. Ayat nak baca? Ayat yang nak baca ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 2. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. 3. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. 5. Okey, seterusnya. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. 5. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. 3. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. 2. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Tengok boleh naik ya. Turun bawah naik ke atas pula. Okey, seterusnya. Nampak biasa tu? Pada ayat Tabaraka 1. الذي خلق الحياة الذي خلق الموت والحياة. 2. الذي خلق السمع. 3. ثم ارجع البصر. 4. ولقد زينا السماء. 5. Okey, naik. ولقد زينا السماء. 5. ثم ارجع البصر. 4. الذي خلق 7. 3. الذي خلق الحياة الموت. الذي خلق الحياة الموت. Memanglah kita hidup baru mati. Tapi dia start dengan mati dulu. Allazi khalaqal mauta. Allazi khalaqal maut. 2. Allazi khalaqal mauta wal haya. Baru tak tukar nanti. Allazi khalaqal mauta wal haya. 2. Tabaraka 1. Okay. Next. Ni ayat akhir ayat. Qadir 1. Al-Wafu 2. Futur 3. Hasir 4. Sa'ir 5. As-Sa'ir 5. Okey, seterusnya. As-Sa'ir 5. Hasir 4. Futur 3. Al-Wafu 2. Qadir 1. Mula belajar dengan Al-Mukhlisin pada 22/11. Semua kelas tu bermula 27/11 lah. 2015. 2015.
dan 22 bulan 11 2015. 2015 dan tamat tadaki bersama Al-Mukhlisin pada bulan Mei 2018, bulan puasa. Masa bulan puasa lah. Okey. Puasa. So lepas pada Kak Zai khatam tu, Kak Zai rasa macam nak belajar lagi ke? Lepas tamat tu memang ada rasa belajar lagi lah. Lepas tamat tadaki dengan Ustaz Zul, Kak Zai cari belajar lagi, cari lagi guru lah lepas tu. Cumanya belajar dengan guru tu tak ada nama lah, maksudnya ada halangan, maksudnya bukan halangan apa, belajar dengan ada anak tu guru pondok Tupak tu 3 bulan je. Dia sebab dia ada halangan nak mari ke arah Kota Baru, dia duduk Tupak, dia nak mari Kota Baru tu dia ada masalah jadi 3 bulan lah belajar dekat pejabat apa dekat Pasar Tumbuh itu, Kak Zegi dah setiap Jumaat tu pejabat apa itu dia panggil untuk tempat Pasar Tumbuh tu, dia buat kelas itu selama 3 bulan. Lepas tu stop. Lepas tu stop tu Kak Zai baca sendiri lah kat rumah. Lepas tu Kak Zai rasa macam tak ada panduan kan, macam tak ada panduan. Duduk doa minta ya Allah datangkanlah guru, sebab masa tu Ustaz Zul sibuk, dia lepas kali tu dia urusan di KL kan. Jadi Kak Zai doa lah, ya Allah temukanlah aku dengan guru boleh ngajar Quran. Lepas tu kebetulan jumpa dengan nama dia Kak Jah. Kak Jah. Kak Jah ni duduk di Jalan Raya, dia still ada lagi. Cuma Kak Zai tengok hebatnya Kak Jah ni. Walaupun dia umur 70 memang siapa ni pun Kak Zul still lagi kontak dia lah, berusaha dengan dia, masih jumpa. Hebatnya Kak Zul ni, nampak dia punya aura Quran tu, umur 72 pun masih kuat, masih boleh drive motor. Maksudnya dengan keadaan umur dia tu tak pandai dah nak bawa motor, naik motosikal tu. Al-Mukhlisin buat kelas balik iaitu masa PKP 2020 tahun lepas lah, bulan Mac. Dah sebelum ni ngaji dah dengan Al-Mukhlisin. Lepas tu 8 tahun tu lalu lah daftar teguh kan. Buat apa tu? Kenapa teguh daftar? Dia dengan Kak Jah tu dia berhenti tu ada sebab juga. Ada sebab bila berhenti dengan Kak Jah tu, guru Quran tu, sebab Kak Zai accident lah patah tangan, jadi dia stop. Kak Zai tak boleh nak drive, nak pergi rumah dia Jadi dengan bila stop tu, jadi stop gitu dah. Sampailah Al-Mukhlisin buat Kak Zai tengok dalam live Ustaz buat di Sepang tu kan. Kak Zai follow lah. Bila Ustaz mula buat live tu Kak Zai follow. Follow tu bila Ustaz kelas Quran online tu Kak Zai follow lah. Sebab kita tekangan masa nak pergi belajar. Lepas tu Kak Zai daftar USC ni, Ulul Albab Second ni. Kenapa Kak Zai daftar balik sedangkan Kak Zai dah khatam Quran? Sebab kita nak baiki lagi bacaan, sebab kita rasa bacaan kita masih belum betul. Sebab sebelum berjumpa dengan Al-Mukhlisin tu, Kak Zai ada follow Ustaz Awais. Pagi dia ada sebut pasal makhraj sifat kan. Dia ada sebut kena berguru, kena belajar kena sebut betul. Tapi kita dengar ni dia tak sama dengan kita baca depan guru. Macam Ustaz Wan tu dia pagi baca, jadi kita dengar je kan. Kita dengar, kita baca tu, kita baca sendiri, tak tahu betul ke tak. Kita ikut dia tapi tak tahu bacaan tu betul ke tidak. Jadi dia semua sebut dalam live dia tu kena berguru. Hak dia tu hanya membantu je kan. Hak dia buat live tu hanya membantu je lah. Dia dah kebetulan Ustaz buka kelas online tu, kira-kira Kak Zai follow selalu lah. Okay, so sekarang ni lepas daripada Kak Zai daripada PKP itu, learning sekarang ni Al-Mukhlisin saya guide Kak Zai sepenuhnya dengan hafalan. Dengan sebelum ni Kak Zai dah hafal kan surah Al-Mulk kan? Sebelum ni dah hafal, masa Al-Mulk ni Kak Zai hafal semasa talaki dengan Ustaz. Dah hafal dah. Cuma masa tu tidak secara tersusun. Maksudnya bila kita laki ni dia beza, boleh rasa beza tu sebab masa dulu kita baca tu macam bacaan tu tak betul lagi, makhraj kita tak betul kan. Sebab masa tu kita masih dalam proses nak lancar kan. Jadi masa nak lancar tu banyaklah benda-benda salah perlu dibetulkan. Jadi bila dah start online ni, bila kita belajar balik
taraki balik hafazan balik Al-Mulk tu, kita rasa masa kita baca Al-Mulk tu ada tersilap. Maksudnya kita tersilap ayat. Ada hak atas jadi bawah, hak bawah naik atas. Jadi daripada hafazan sekarang ni, Kak Zah rasa hafazan semakin mantap lah. Alhamdulillah kan, rasa bila kita tak buat gitu, tulis ayat 5 kali setiap satu ayat tu, lepas tu tak buat taraki, tu baca macam tadi atas ke bawah, bawah naik atas, kita rasa makin mantap lah, tak tertukar. Rasa dah sebenarnya memang ada bertukar huruf. Kita test. Baca ayat 4. Ayat 4. Tsummarji'il basara karratain. Baca ayat 3. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Hasir. Tsummarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ayat 4. Oh, nampak. Mantap lah tu. Baru 5 ayat. Lepas tu kita akan mantapkan lagi lah, insya-Allah. Okay, so apa nasihat Kak Zah kepada sahabat-sahabat di Kak Zah ke? Kita nak kata kita bermula daripada belajar Quran sampai adanya baca Quran bertajwid, kemudian adakah perlu sampai bertajwid barulah kita hafal Quran? Ataupun macam mana Kak Zah, apa yang Kak Zah faham? Maksudnya apabila kita di-guide, guru lebih tahu kan. Guru lebih tahu masa ketika mana kita baca Quran bertajwid saja, kemudian kita nak upgrade. Dalam keadaan kalau ikutkan Kak Zah rasa Kak Zah ni kalau ikut sebenarnya dia kena bertajwid dulu baru hafal Quran, betul? Tapi yang saya guide, kita buat kalau nak tunggu step betul-betul step, memang orang kata lama lah. Sampai bila-bila pun kita tak akan hafal Quran. Sebab agak suka cara Ustaz buat ni, sebab dia maksudnya kita sambil kita belajar tajwid, kita dalam masa sama kita baiki bacaan kan. Maksudnya tak semestinya fokus pada tajwid. Sebab Kak Zah dulu masa 2012, Kak Zah pernah pergi belajar tajwid selama 2 tahun. Belajar mula-mula ambil setahun, lepas tu tak faham. Belajar lagi setahun, 2 tahun tajwid. Tapi tak faham juga. Jadi maksudnya masa tu kita, walaupun kita belajar tajwid 2 tahun, tapi tak boleh nak baca Quran. Memang tak pernah habis lah, tak pernah khatam Quran walaupun kita 2 tahun belajar tajwid. Tapi nak ceritanya, kata step yang Al-Mukhlis ni bawa ni, Kak Zah rasa rasa macam mana? Rasa macam sentiasa ada motivasi lah. Sebab contohnya gini, apabila kita Ustaz suruh tulis ayat tu, jadi selesai ayat 1 hingga 5 Kak Zah tulis. Tapi bila kita tak buat yang sama, rasa macam ada sesuatu yang tak kena dalam hidup kita. Kita rasa macam kosong kan. Jadi macam dah jadi habit kita. Jadi habit. Jadi rasa nak tulis semua ayat tu. Macam jadi ketenangan lah pada jiwa kita kan. Macam Kak Zah sendiri, apa nasihat Kak Zah kepada orang yang bekerja? Macam Kak Zah pernah cerita saya duk fikir macam mana. Kita kan sibuk kan. So nak baca Quran, takkan nak tengah bawa kereta nak buka Quran. Kecuali traffic light lah. So apa nasihat Kak Zah daripada perkongsian yang Kak Zah pernah cerita? Nasihat Kak Zah belajar Al-Quran ni, walaupun kita melangkah-langkah, dan dari segi bagi orang yang bekerja macam Kak Zah ni, maksudnya benda tu apabila kita dalam keadaan stres, bila kita hafal Quran kita boleh baca. Contohnya gini, dalam keadaan COVID-19 ni, kita terutama yang bekerja swasta ni, dia ada pelbagai tekanan daripada sebabnya tekanan majikan, tekanan semasa kan. Jadi bila kita stres, sebab ni memang Kak Zah buat lah. Bila kita stres, Kak Zah baca je Tabarakalladzi sampai habis, sampai 5 ayat tu. Sebab kita nak ambil cuti tak boleh untuk baca tumpu Al-Quran saja. Jadi ambil masa untuk sambil drive kereta tu baca ayat yang kita ingat lah. Pertama yang Tabarakalladzi. Kak Zah boleh baca dalam keadaan tak perlu buka Quran sekarang. Tak perlu buka Quran. Tak perlu buka Quran, satu lagi yakin. Baca tu dengan yakin. Beza dengan dulu tertinggal ni lah, tertinggal tu.
Ya, kadang kita jadi was-was pula masa sebelum belajar dengan ustaz tu. Kita jadi was-was. Betul ke ayat tu tertukar kan? Takut tertukar, takut tersilap. Itulah di antara kelebihan belajar dengan Al-Mukhlisin. Okey, terima kasih Kak Azhar. InsyaAllah kita akan upgrade lagi. Kita akan tunjuk lagi result Kak Azhar selepas ni kepada ayat yang ke-6 ke 10 dan seterusnya. Sampailah satu ilmu tu boleh baca dalam keadaan ikut je, main sebut je. Contoh kita nak sebut ayat 19, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safa. Nak baca ayat 22, afaman yamshi. Nak baca ayat 28, qul ara'aytum. Boleh baca mana-mana yang kita nak. InsyaAllah saya doakan Kak Azhar Ustaz boleh nak kongsi satu. okey, boleh. Satu lagi dah. Jadi ni yang pengalaman saya dua ni lah. Apabila kita selalu sebut kita dalam keadaan tertekan, saya tak tahu dah tepat. Mungkin orang yang macam kehilangan pekerjaan, kena kerja, buat benda yang dia tak sepatutnya dia buat sebab nak cari nafkah, dia akan rasa tekanan yang semacam kan. Maksudnya mungkinlah bagi ada setengah tu merasa, tapi bila kita sekali baca tu ayat pertama, walaupun baca ayat pertama je, bila kita baca ayat pertama tu secara automatik kita ingat dia punya makna. Tabarakallah, lama-lama kita akan ingat dia makna tu. Dalam keadaan sebab kita hafal dia. Sebab kita hafal. Sebab Kak Azhar punya target apa Kak Azhar punya target untuk Quran? Target ni azam ni nak hafal 30 juzuk dah sebelum meninggal lah. Sebelum kita menghadap Allah SWT kan. InsyaAllah. Agak-agak Kak Azhar sebut macam tu, agak-agak boleh buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Kenapa Kak Azhar boleh sebut macam tu? Sebelum ni agak-agak sebelum belajar dengan Al-Mukhlisin, Kak Azhar berani sebut tak benda tu? Sebelum ni tak berani sebut. Kenapa tak berani sebut? Sebab rasa tak nampak Sebab tak lalui. Tak lalui. Jadi apabila kita mula lalui sikit-sikit, orang kata benda tu tak jadi kata mustahil lah. Kak Azhar pun sekarang umur berapa tadi? 53 lah tahun ni. 53 tahun ni. So macam mana dengan Kak Ali, Kak Rashani 62? Maksudnya nak beza dia ada 9 tahun lagi. So 9 tahun, insya-Allah dalam masa 9 tahun tu adalah Tuhan bagi sikit nak jadi 9 tahun, insya-Allah dapat 30 juzuk. Tapi dia ada step dia. Insya-Allah ada step. Kak ni yang baru nak mula umur 62, baru nak mula tu pun dah nampak hasil. Kak Azhar dah 10 tahun lagi. Tapi bukan 10 tahun maksudnya 10 tahun lagi baru nak mati. Tak tahu bila mati, tapi nak ceritanya tak beza di antara Kak Azhar dengan Kak Rushani 62, maksud beza 9 tahun. So beza 9 tahun. Dia umur 62, dia rasa hafal Quran, umur bukan menjadi penghalang. So kita yang umur yang buka doa capai cita-cita, insya-Allah. Kita saya Kak Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.